Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, pertama aku nak kenalkan diri aku dulu sebab aku pun baru lagi dalam bidang ni. So, aku rasa tak ramai yang kenal aku. Nama aku Syahira Zainuddin. Okay, so untuk video kali ni, aku akan cuba untuk make it sharp and short lah. Video ni tentang bagaimana cara untuk mengatasi masalah ketagihan onani ataupun ketagihan pornografi. Sebenarnya lebih kurang je masalahnya macam mana orang kata, kalau tak disebabkan pornografi mungkin tak berlaku lah onani. Okey, so aku nak ajak hampa, aku nak bagi tahu ke hampa cara-cara macam mana hampa nak atasi masalah hampa tu. Mungkin yang tengok ni ada masalah tu, ataupun mungkin yang tengok ni tak ada masalah tu, tapi tak apa, semua orang boleh belajar lah. Okey, first aku nak kenalkan dulu apa itu tabiat onani sebenarnya. Sebabnya aku sebenarnya dah tulis, aku dah tulis dah dalam buku lah macam mana semua sebelum aku cerita kat hampa ni. Okey, sebenarnya melancap ialah perbuatan yang melibatkan sentuhan atau gosokan pada bahagian kemaluan seseorang yang menyebabkan keseronokan seksual sehingga mencapai tahap kepuasan nafsu ataupun disebut sebagai orgasm. Kalau orang putih selalu dia sebut orgasm. Kalau kita sebut apa? Tak lah, tapi dia macam keluar air mani lah, keluar air mani daripada kemaluan. Atau ada yang tanya aku, perempuan pun ada yang buat ke? Laki je ke yang ada masalah onani ni? Perempuan ada tak masalah onani? Okey, sebenarnya perempuan pun ada masalah onani. Masalah onani. Perempuan pun ada yang terjebak dengan masalah ketagihan onani. Okey, semua sebab benda ni bukannya terhad kepada lelaki saja. Perempuan pun ada yang jebak. So tak apa, it's okay. Selagi mana kita hidup, kita ada peluang untuk bertaubat and kita ada peluang untuk improve ourselves. So why not kita improve ourselves lah. Tak apa, it's okay lah, tak ada, aku tak judge pun, tak apa. Aku faham benda background kita semua lain-lain, ada orang ujian ni lain-lain kan. So yang penting kita nak berubah and kita orang kata usaha. Yang penting usaha nak berubah and try lah untuk improve kita. Sebabnya ada orang dia tak ada masalah ketagihan onani tapi dia ada masalah ketagihan mengumpat. Ada orang tak ada masalah ketagihan mengumpat tapi dia ada masalah ketagihan mencuri. Macam semua ada masalah, semua ada dosa. So tak apa, it's okay. Aku tak judge hang pun, aku tak judge hang. Cuma aku kat sini aku nak tolong hang. Okay. Dekat Malaysia ada dua agama yang melarang perbuatan ini secara jelas lah. Yang pertama agama Kristian Katolik, yang kedua agama Islam. Mungkin ada agama-agama lain juga yang melarang. Aku pun tak pasti tentang tu. Siapa yang tahu boleh komen kat bawah ni. Okey. So teruskan kepada macam mana cara nak mengatasi. Okey, yang pertama adalah kita kena rasa bersalah. Kena tahu apa yang kita buat selama ni tu adalah benda yang salah. Okey, kalau sebelum ni mungkin ada orang tak tahu hukum hakam kan, kata tak apa kot. Tapi sekarang ni bila kita dah ada bila kita dah tahu hukum dia adalah haram, so kita dah tak boleh buat lah. Sebab kat Malaysia ni kita pakai mazhab Syafi'i and based on fatwa daripada pejabat fatwa wilayah persekutuan. Dan juga by the way, kalau hang nak check fatwa, better kan hang check dekat laman portal yang sah. Macam wilayah persekutuan, macam Pulau Pinang, adalah setiap negeri kuasa ada kot. So hang check dekat laman portal yang rasmi lah. Jangan check dekat Facebook, jangan check dekat blog, jangan check dekat Google. Google depend lah, tengoklah apa yang dalam Google tu. Maksud aku macam blog, Facebook, apa lagi benda-benda macam tu lah. Ada benda yang hang tahu kan, ada tempat-tempat yang tak ada authority, ada tempat-tempat yang tak boleh pun kita nak tengok satu-satu benda tu. Aku pun tak faham, kadang-kadang orang nak cari hukum cari kat Facebook. Jangan stop. Jangan cari kat Facebook, cari dekat tempat yang betul-betul sah, macam portal rasmi. Sebab banyak je, senang je kalau nak cari learning kan, semua zaman IT. Okey, so hang kena tahu yang apa yang buat tu salah, and hang kena ada rasa bersalah. Sebab kalau tak ada rasa bersalah, macam mana nak berhenti? Mesti hang rasa macam apa yang aku buat bukan salah pun. So aku tak payah berhenti pun tak apa kan, macam tu. Sebenarnya ni kan ada satu cerita ni. Kawan aku bukanlah kawan sangat, tak adalah rapat sangat lah, cuma dia ni ada masalah ketagihan onani disebabkan mula-mula dia ketagihan pornografi. Hang tak pornografi tu video lucah. Sebabnya dia cerita kat aku, dia kata dia jeng
Dia cerita macam ni, aku bisik cerita adalah dia sanggup langgan data, beli data semata-mata sebab nak tengok video porn, and duit dia habis kat situ. Sebab tu dia dah rasa macam benda ni dah effect duit dia kot, dah effect life dia. So sebab tu lah dia macam nak berubah, and dia minta pandangan aku lah waktu tu. Cerita ni dah lama dah. Sebab tu lah aku terfikir benda ni serius juga. Maksudnya benda ni bukan benda yang boleh kita macam pandang remeh, macam biar aja, tak boleh lah weh. Sebab nanti efek rumah tangga macam mana. Sebabnya lo ni macam-macam weh. Nanti dah kahwin nanti baru hantar kata benda ni efek. Sebenarnya benda ni efek tubuh badan, psikologi, rumah tangga, keuangan. Ikutlah macam kawan aku dia efek keuangan, efek psikologi juga. Sebab dia macam pemalu, macam senyap sebab kita akan jadi kurang keyakinan diri. Tapi sekarang dah sembuh lah kot. InsyaAllah aku pun tak tahu dah. Aku dah tak update dah cerita dia. Aku rasa dah sembuh dah. Sebab nampak Facebook dia, aku tengok itu macam makin okey je. Macam nampak live dia macam makin okey. Nampak macam makin dekat dengan Tuhan. Allah, aku ni buah no. Okey. Yang kedua, step kedua is unfollow ataupun stop follow semua benda-benda ataupun apa-apalah yang boleh membuatkan hang triggered dan bernafsu. Contoh kan, kalau contoh okey, dia tu ke pondan kan, tapi badan dia dah tukar jadi perempuan kan. So kalau hang tengok badan dia tu, hang buat hang rasa macam bernafsu, macam hang tengok pondan tu, hang macam rasa macam lain macam, unfollow dia. Tak kisahlah Mak Saleh pakai bikini pun, hang triggered, hang unfollow. Hang kena unfollow semua yang hang buat hang rasa macam tu. Hang jangan duk tak mau unfollow, sebab dia kena bermula daripada awal kan, tahu. Dia kena unfollow juga bila tak ada benda yang buat triggered, baru tak ada rasa nak buat ni benda tu daripada laman sosial triggered kan. Tu yang nak mula nak jadi macam-macam, kena unfollow lah. Yang ketiga ialah jangan bersendirian, duduk ramai-ramai, bergaul dengan family, friend or even kawan-kawan. Betul lah, duduk dengan family. Betul lah. Kena ni lah, kalau hang jenis yang lagi satu kan, benda ni hang kena buat benda yang suka lah. Contoh kalau hang jenis yang introvert, setengah orang introvert, tak mau duduk dengan family, tak mau duduk dengan kawan, segan-segan apa semua tu, hang buatlah benda yang suka. Macam tengok Doraemon, tengok anime, berkebun, jogging. Buatlah aktiviti-aktiviti yang buat hang suka. Hang kena alihkan fokus hang. Jangan duk fokus dengan jangan fokus dengan benda tu je. Hang kena alihkan fokus hang kepada benda-benda yang hang suka. Macam aku suka tengok Doraemon, so aku tengok Doraemon. Macam hang suka tengok apa? Tengok apa? Chibi Maruko-chan. Tengok Chibi Maruko-chan, macam tu lah. Okey, yang keempat is puasa sunat. Sebab apa? Nabi dah kata kan, kalau macam ni, kalau mampu menikahlah. Kalau tak mampu menikah, maka puasalah. Okey, puasa ni dia boleh menurunkan kadar gairah seks hang. Yes, it's true. Okey, and juga time puasa ni kita kena tahan diri daripada buat benda-benda bukan-bukan, and tahan diri daripada tengok benda bukan-bukan. So macam tu lah. So basically is about kita kena kawal diri kita. Tapi puasa ni memang membantulah. Apa aku cakap ni? Sekejap lagi aku kena cut bahaya ni. Okey, yang seterusnya adalah yang kelima adalah banyakkan berdoa. Okey, jangan bagi tahu kat orang. Dia bagi tahu dekat siapa tu, tengoklah orang tu boleh dipercayai ke tak, orang tu boleh membantu ke tak. Kalau orang tu ialah boyfriend kita ke girlfriend kita, jangan bagi tahu. Sebab benda ni boleh bagi lagi bernafsu. Kalau hang bagi tahu dia, jangan buat macam tu. Okey, hang kena bagi tahu dekat orang yang boleh dipercayai, doktor ke, kaunselor ke, it's okay lah. Tapi jangan bagi tahu dekat orang-orang yang tak dipercayai. Okey, banyakkan berdoa, luahkan Allah everything. Bagi tahu kat Allah, cakap, ya Allah, aku nak berubah. Nanti aku akan share lah doa apa je yang boleh amalkan. Tapi doa ni tak kisah dalam bahasa Melayu pun boleh, as long as hang betul-betul nak maksudkan benda tu. Hang betul-betul nak maksudkan benda tu, so lagi bagus lah daripada hang doa tapi hang tak tahu apa-apa yang hang doa. Hang faham tak maksud aku doa ni sebenarnya lebih baik hang faham doa hang tu. Tak kisahlah bahasa apa pun. Kalau bahasa Melayu hang faham doa bahasa Melayu. Kalau hang faham doa tu dalam bahasa Cina, bacalah bahasa Cina. Macam tu lah. Okay, so tu saja untuk video kali ni. Anything yang hang tak faham, hang boleh tanya aku lah. Anything yang mungkin macam mana,
sama ada hang tak faham ataupun hang ada nak cerita apa-apa kat aku ataupun hang ada nak luah masalah hang kat aku ke, apa-apalah, aku sangat-sangat berbuka, berbesar hati ni untuk mendengar masalah hang ke, luahan hang ke, ada masalah apa-apa, just let me know, WhatsApp aku and bagi tahu kat aku. Okay, itu saja untuk video kali ni. Nah, apa tu, aku harap aku akan kekal lah buat video-video bermanfaat lagi. Aku nak share macam-macam lah. Okay, tak apa, nanti aku akan share lepas ni. Okay, jangan lupa untuk follow aku punya IG, add aku punya Facebook, sebab Facebook aku tak ramai pun lagi. Boleh lagi add ramai, boleh je add ramai-ramai, aku suka. Lepas tu yang tu je. Okay, and subscribe subscribe lah, walaupun baru berapa buah je video, tak apa, nanti aku buat bagi banyak-banyak. Okay, nanti aku share dengan hampa lagi macam-macam lagi benda yang bermanfaat. Bye, Assalamualaikum.